puan dalam masa pembesaran dia, dan bagaimana puan menangani persoalan yang diajukan. Silakan, soalan lagi tuan-tuan. Kamu lakukan yang selalu ditanya oleh Amal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyakan Tuan Haji Ahmad Azam. Saya seorang remaja, nama saya Muhammad Syazam bin Amir. Umur saya 18 tahun. Sekarang ni saya nak tanya, macam mana kita ingin lahirkan seorang da'i remaja, da'i yang minda kelas pertama. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub bin Sani, seorang pengajar di Institut Kamera Malam Johor. Okey, persoalan saya iaitu ditujukan kepada Puan Nur Azlina, iaitu apakah amalan-amalan semasa mengandung atau masa bayi di dalam dalam perut lagi lah. Jadi tujuannya untuk kami di sini saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Fazila. Saya seorang ibu. Saya mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Ahmad. Anak saya terlalu sangat kagum dengan Amal, sebab sampai dia kata, Umi, abang nak ikut Umi pergi jumpa dengan keluarga Amal. Tapi sebab dia sekolah dan hari ni ada pelantikan pengawas, so dia dapat ikut. Tapi dia pesan jangan lupa tanyakan soalan kepada Umi Amal. Macam mana ni soalan anak saya, macam mana abang nak jadi macam Amal? So macam mana saya sebagai seorang ibu nak membentuk anak saya untuk menjadi seperti anak Amal, sebab dia kumpul semua sejarah-sejarah kerajaan Harpah, dan dia selalu tengok cerita di YouTube pasal Amal ni, dan sampai jangan lupa berikan abang buku tentang Amal. So tadi pagi saya sampai tempat buku lah, saya tuju, saya cari sebab saya tahu buku ni saya dah cari dekat Johor tak jumpa. So saya tunggu dia ada, mesti ada dekat situ. Jangan lupa dapatkan tanda tangan sekali daripada ibu dan ayah Amal. Salam saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jannah bin Tamri. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada wadah Abdullah KPIJ atas anjuran yang telah dijalankan hari ini. Soalan saya kepada Puan Haji Ahmad Azam dan Puan Nur Azlina, bagaimana kita untuk seiringkan nawaitu ummatik antara anak dan ibu bapa? Terkadang anak-anak mungkin dia punya niat cita-citanya lebih kepada contohnya doktor, engineer dan sebagainya, tetapi apabila ibu bapanya pula bercita-cita anaknya menjadi seorang mungkin ustaz atau ustazah, jadi bagaimana sebagai ibu bapa dan anaknya kita nak seiringkan niatnya supaya kata orang niat ummatik dan lillahi ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fitri bin Cik Wan daripada Sekolah Penguasaan Agama Bernama Kota Tinggi. Jadi soalan saya untuk Tuan Haji Ahmad Azam dan Puan Azlina, mengapa sebagai ibu bapa memilih nama anak sebagai Ahmad Amal? Adakah ada kisah yang tersendiri kenapa nama anak itu sendiri diberi sebagai Ahmad Amal? Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhaida, rakan FB Puan dan juga Encik. Soalan saya ada dua orang anak, seorang 10 tahun, seorang 9 tahun.
saya tak pastilah sama ada diorang match ke aku tidak daripada aspek umur mereka. Tapi soalan saya, andai kata anak-anak pada seusia itu bertanyakan kita soalan yang mungkin kita rasa tak sesuai pada tahap umur mereka. Mereka bertanyakan soalan yang di luar daripada jangkauan usia mereka. Maksudnya soalan yang lebih match daripada umur. Macam mana cara kita nak tangani soalan-soalan macam tu? Adakah kita perlu menjawab sebagaimana kita orang besar, orang dewasa, ataupun kita implementkan jawapan kepada soalan itu sesuai dengan mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azman. Soalan saya macam ni. Tadi Tuan Haji Ahmad Azam dia cakap selepas arwah Ahmad meninggal baru dia kenal anak dia siapa. Manakala Puan Nur Azlina dia cakap masa dia mendidik, dia memang tak mendidik anak dia untuk jadi doktor ataupun sebagainya. Persoalan saya kat sini, saya sebagai bapa, isteri saya bekerja, kita sibuk untuk mendidik anak kita. Cuba kongsikan macam mana tuan-tuan mendidik anak untuk membentuk ke arah. Sebenarnya kita mungkin nak cakap mendidik anak kita jadi anak soleh dan solehah cara khusus, tapi mungkin tak ada matlamat untuk jadi doktor dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak didik ataupun kongsikan pengalaman macam tuan-tuan didik untuk dia menjadi pengakhiran yang lebih baik macam tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrisha Muhammad Rafiq. Saya dari sekolah menengah Pakistan Johor. Soalan saya, apakah tips untuk kami yang baru saja nak mulakan hidup baru yang penuh dengan cabaran dan juga ini yang ke-10, mungkin kita stop sekejap jawab. Kita sambung lagi. Ini soalan yang ke-10. Okey. Sila satu lagi yang 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Wan Muhammad Syaraf Musa dari unit MTech Nasi Gudang. Sebelum saya soalan, saya ingat masih sikit. Pada awalnya saya tak kenal siapa atas saya, dan bila buka Facebook semua saya tengok ramai yang rakan-rakan yang share kata Amar. Saya macam confused siapa benda ni. Dan dekat kampus pun ada juga sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya direct, dia kata siapa Amar ni, saya pun tak tahu. Lepas tu daripada itu ada tanya minat saya untuk cakap sedikit sikit siapa sebenarnya yang bernama Amar, kemudian bernama Amar. Dan bila saya baca-baca, saya dapat rasakan kehebatan kemudian bernama Amar ni. Dan Ustaz saya, idola dia juga cerita Muhammad Fatihah, dan idola saya juga cerita Muhammad Fatihah. Dan soalan saya, semasa Amar untuk diuji, dia adalah seorang senang cerita aktivis yang aktif untuk membantu umat Islam di Syria dan sebagainya. Dan soalan saya, macam mana Amar semasa menuntut, macam mana dia aktif ataupun macam mana dia terlibat dengan misi Syria, maksudnya secara personal ataupun dengan organisasi yang terlibat. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan dengar jawapan yang pertama. Terima kasih soalan-soalan dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mendengar sesama jawapan daripada Tuan Haji Ahmad Azam dahulu, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 10 soalan yang mana-mana yang saya tanyakan akan dijawab oleh isteri saya, Puan Selina. Satu soalan Amal, apa yang selalu ditanya? Saya kena ingat tadi dah terangkan bahawa kami dalam rumah tangga ni soal makro. Soal makro itu kerja saya, soal mikro isteri saya.
ada pembagian tugas. Ya. Jadi maknanya saya dengan hamba-hamba ni, saya hanya boleh masuk bila dah masuk umur mukallaf, umur yang dah tahu dosa pahala, umur 15 tahun. Waktu itulah saya masuk menanamkan the vision. Ya, walaupun sebelumnya mak dah buat juga, tetapi umumnya ketika umur mukallaf, saya telah letakkan satu vision kepada dia. Ini dia yang patut kamu lakukan. Ya. Dan soalan-soalannya kepada saya selalunya untuk mendapat kepastian apakah kefahamannya betul atau tidak, ke arah mana yang dia nak buat. Dia nak minta kepastian. Umpamanya soalan yang selalu tanya kepada saya, termasuk 3 minggu sebelum meninggal dunia, Abang, Amar ni akhir nak jadi apa? Ya. Sebab kita umat-umat dia dah faham lah. Selalunya kita ni bila sebut tu, kalau sebut masa depan tu mesti dikaitkan dengan satu karier. Ya. Selalunya nak jadi apa? Kalau tanya nak murid ni, mesti soalan nombor 1, doktor, engineer, guru, polis, tentera, pensyarah, apa lagi? Postman, peguam. Itu soalan-soalan yang disebut nak jadi apa? Itu. Jadi bila kita tekan umat Islam untuk Allah dan Rasul, dia fake. Ya, dia tak tahu. Lalu tanya, apa? Ahmad dah besar nak jadi apa? Habis belajar nak jadi apa? Kata. Ya. Kalau saya beri jawapan yang dia tak puas hati, dia tekan je mak dia. Mak pula tanya saya lagi pula. Ya. Jadi pada 3 minggu sebelum terakhir saya katakan, Ammar ini jangan bimbang. Soal karier itu nanti Allah Ta'ala tentukan. Macam apa? Abang bercita-cita lulusan MBA, balik-balik nak jadi tokoh korporat. Mudah-mudahan bila ada tokoh korporat dari Amerika ni, daripada Amerika, kemudian boleh dapat banyak duit, dapat banyak duit, boleh bantu umat Islam. Ya? Tapi nama itu daripada awal untuk serve the ummah. Allah Ta'ala tak izinkan saya untuk masuk ke bidang itu. Sebab setiap kali minta tak dapat. Ada saja halangan. Ya? Ada nak masuk universiti pun ada halangan, nak masuk dunia korporat pun ada halangan. Allah Ta'ala jurus saya kata, sebab daripada awal nawai itu untuk umat. Akhirnya seorang lulusan MBA menjadi Presiden ABIB Angkatan Islam Malaysia. Saya ceritakan kepada dia, ini lah. Jangan bimbang, karier itu nanti Allah Ta'ala itu apakah yang paling baik. Kalau karier itu yang menentukannya Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan karier untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dan belum tentu kita menentukan karier kita, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Berapa ramai di kalangan kita yang telah masuk dalam bidang karier, dah 20 tahun bekerja bidang itu, baru dia sedar ini bukan bidang aku sebenarnya. Nak keluar dah tak boleh lah. You got stuck. Itu tak boleh. Aku dah terlajak nak keluar, tak boleh, nanti pencet tak ada. Terus saja lah buat kerja nak. Sebab kita dah stuck. Tapi bagi saya, Alhamdulillah, bila saya meletakkan Allah dan Rasul untuk perjuangan dia, nanti Allah Ta'ala akan menentukan karier kita. Karier itulah sebenarnya bila dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita itu pasti baik. Garanti baik. Wallahi, dia akan baik. Itulah yang berlaku dari kita terangkan kepada dia, baru dia faham. Ya? Jangan bimbang, man. Tugas amal sekali belajar sebaik-baik mungkin, excellent dalam bidang pendidikan, terlibat dalam kerja-kerja dakwah. Nanti Allah Ta'ala akan tentukanlah karier-karier apa yang apa tak tahu nak kata. Mungkin jadi profesor, mungkin seorang pakar rujuk, mungkin seorang pensyarah. Mungkin waktu itu saya sebut contoh yang jelas macam Ahmad Daud Olu, Menteri Luar Turki. Amal excel dalam bidang akademik, kemudian jadi pakar rujuk kepada kerajaan dalam soal dasar luar negara Turki kepada Malaysia. Ya. Kemudian kemungkinan Amal boleh jadi menteri. Ya. Kemungkinan Amal boleh jadi menteri ataupun hal-hal yang akan ditentukan kemudian. Tengok contoh Ahmad Daud Olu, asalnya seorang profesor dan menteri luar yang paling berkesan dalam dunia Islam pada ini. Menteri luar yang paling dihormati oleh seluruh dunia Islam adalah Ahmad Daud Olu. Ini contoh. Kemudian dia jawab,
Tapi bang, Ahmad tak minat bidang politik. Dia kata begitu. Ya, dia tak minat bidang politik. Tak apa, dia kata. Jangan bimbang, nanti akan tiba waktu je Allah Ta'ala akan tentukan. Benar. Yang ini untuk anak saya ya. Saya taklah minta semua orang tukar. Semua profesor ikut cara saya. Ya, jangan sebab ada juga kes-kes tertentu anak muda mak bapak datang bisik-bisik lepas sesi nak nyatakan hasrat nak buka kos anak dia. Ya. Namanya malah nak pindah ke Turki pun ada. Ya, nak tukar kos, nak ikut di mana cara-cara amal. Saya katakan ini pengalaman kami sebagai panduan dan juga sepadan. Yang dah dalam bidang doktor silakan. Ya, tapi doktor yang ummatik, mencintai umat, yang sentiasa concern mengenai umat. Ini kita tak. Jadi itulah soalan-soalan kepada saya yang mengenai memahami visi umatik tadi. Yang ulang-ulang saja sampai dia faham. Itu soalan 3 minggu sebelum dia meninggal. Ya. Dan saya tegangkan dan nyata sekali dia kata dia tak minat bidang politik. Walaupun hati saya tak ke bidang tu. Ya. Dan bapak dia tak boleh masuk politik, nanti anak boleh masuk politik. Tapi dia pun tak minat juga. Jadi, alhamdulillah itu pendirian saya. Alhamdulillah. Dan saya yakin dengan jalan yang Allah Ta'ala pilih. Sebab saya beriman dengan ayat Intan surullah yansurkum wa sabbil aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Saya yakin dengan ayat itu. Jadi maknanya saya tak bimbang. Saya tak bimbang langsung. Ya. Malah anak-anak saya pening kepala. Nak sebut abah ni kerja apa dia kata. Ya. Dalam profession dalam orang-orang tu dia tanya profession ayah, apa dia? Ya, guru, tentera, polis, pegawai kerajaan. Saya nak masuk kategori apa? Presiden Nabi tak termasuk dalam kategori. Ya. Jadi saya kata beginilah, sebut sajalah pengarah syarikat habis itu. Tak ada soalan lah, tak kira lah syarikat apa pun letak. Sebab saya menjadi banyak pengarah syarikat kepada syarikat-syarikat Habib yang kebanyakan ini tak buat untung. Kemudian soal 2, soal da'i kelas pertama. Yang ini penting. Saya cakap soal nak membina da'i ini soal package ya. Ini bukan anak-anak, maknanya suruh anak sembahyang, mak bapak tak sembahyang tak boleh. Suruh anak berjuang, mak bapak tak berjuang tak boleh. Dia package. Mak bapak dulu, mak bapak bersungguh-sungguh, you go into it, kemudian anak itu akan ikut. Jangan bimbang. Jadi kalau macam apa, ambil contoh yang paling mudah. Kau sembahyang, bapak tak sembahyang, tak jadi. Kau pergi masjid, bapak sembahyang kat rumah, tak jadi. Dia maknanya the entire family must go into. Barulah maknanya anak-anak itu akan dapat suatu model dan segala macam. Jadi untuk itu, untuk menjadi seorang da'i kelas pertama ini tak ada pilihan. Maknanya parent dah kena intuit. Sekarang masalah saya, parent saya dah tak boleh buat apa dah. Saya jangan bimbang. Ya. Allah Ta'ala itu selangkah kita mendekatinya, ya, 10 langkah Allah Ta'ala akan datang kita. Maknanya langkah pertama itu harus bermula daripada kita. Dengan Allah Ta'ala, jangan tunggu Allah Ta'ala nak bagi. Kita kena melangkah dulu. Nak hijrah tu, kita kena berhijrah dulu, baru Allah Ta'ala akan datang. Ya. Dan sentiasa positif dengan Allah Ta'ala. Bila kita niatkan sesuatu, Allah Ta'ala akan makbulkan. Jangan bimbang. Ya. Anna inda zani abdi bi. In zanna khairan falahu, fa in zanna syarran falahu. Maknanya, kalau aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kau bersangka baik, baiklah aku. Kalau kau bersangka buruk, buruklah aku. Maknanya, kalau kita positif dengan Allah Ta'ala, husnuzon dengan Allah Ta'ala setiap masa dan ketika, maka Allah Ta'ala akan lebih lagi berhusnuzon dengan kita. Tapi kalau kita negatif dan bersangka buruk dengan Allah SWT, maka jadilah sebagaimana yang kamu sangkakan. Jadi sikap positif itu penting ya. Da'i kelas pertama tidak ada bagi saya. Da'i kelas pertama selain daripada orang yang mendapat gelaran sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Siapa dia sebaik-baik raja, siapa dia sebaik-baik tentera? Muhammad Al-Fatih. Selain daripada Nabi ya, saya baca soalan saya selain daripada Nabi,
Ya, itu yang sebaik-baik. Rasulullah itu yang paling baik, uswatun hasanah. Tetapi untuk manusia yang berjaya melaksanakan hadis la tuftahan al-Qustantiniyah tadi adalah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih diciptakan? Dengan 7 formula tadi. Bagaimana amal terjadi? Kerana 7 formula tadi. Mari kita cuba sama-sama melaksanakan 7 formula tadi, InsyaAllah. Ketika Muhammad Al-Fatih kecil, Sultan Murad yang kedua selalu membawa anak dia, menanamkan visi ummatik tadi pada anaknya, dengan membawa anak dia menceritakan mengenai hadis tadi. Diberikan hadis mengenai kamu akan menjadi pemimpin yang terbaik. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menguasai Konstantinopel. Diberi gambar-gambar Konstantinopel itu selalu dilayangkan, diflashcardkan kepada anak dia. Kalau mengambil jargon pendidikan sekarang, diflashcardkan. Ini dia. Maknanya kota Konstantinopel masuk dalam minda anak, dia dapat visi umatik. Saya nak berkongsi pengalaman. Ada seorang Pakistan dulu di Amerika Syarikat, anak dia remaja macam saudara, academic excellent, taat ibu bapa, tapi tak ada visi umatik. Tak ada. Dia pergi sekolah, belajar terbaik, balik rumah, cium tangan mak ayah, sembahyang, okey. Tapi dia tak concern tentang apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku umat Islam dia tak peduli. Dia hanya concern belajar, baik mak bapak di masjid sembahyang. Terputus daripada semangat surah Ar-Rum tadi, mengetahui tentang perkembangan dunia, mengetahui pergolakan dunia. Dia terputus langsung. Jadi ayah ni bila balik daripada Turki, dapat ilham daripada kisah Muhammad Al-Fatih. Dia panggil anak dia dorang, nama pun cantik. Satu Omar, satu namanya Ali. Lebih kurang itu ya. Dia kata, saya sekarang Omar, ayah minta kamu fokus selain daripada yang ada bagus, tapi kamu kena membantu umat Islam di Palestin. Kena terlibat, kena bersama-sama. Kalau boleh pergi ke Palestin sama-sama untuk membantu umat Islam. Mula-mula dia reluctant, tapi kemudian dia mulai mengkaji, tengok Facebook, masuk dalam website, tengok blog mengenai Palestin. Lama-lama dia dah mulai visi tidak masuk. Lepas tu subhanallah, anak itu atur. Tiap kali ada masalah Gaza, dia yang mobilas orang, cari duit, cari dana, timbul pusat, dia dah jadi umatik. Alhamdulillah, rugi tak rugi, tambah satu saja lagi. Dia tetap seorang pelajar yang terbaik, dia tetap seorang anak yang baik, tetapi komponen umatik tidak ada dalam diri dia. Dan dia menjadi seorang yang sangat concern tentang masalah Palestin. Seorang lagi anak, dia kata, anakku, kau pula aku minta, cuba kau fikirkan satu hari nanti kamu akan duduk di White House, akan menjadi pemimpin, merubah pemimpin White House tersebut. Sekarang Obama, bapa dia orang Islam, datuk dia Islam. Obama tu bapa dia Islam, datuk dia Islam, keturunan dia keturunan Islam. Nama pun Barack Hussein Obama. Saya jumpa dengan abang, dengan abang dia di Sudan. Namanya Abdul Malik Obama. Abang dia ceritakan, memang kami keturunan Islam. Ya? Jadi dia kata, kalau Obama, orang kulit hitam yang pertama boleh duduk di White House, mengapa tidak orang Islam sebenar-benarnya akan duduk di sana? Kamu kena fikir dia sekarang. Mula dia tak faham. Menanam vision ni kena diulang-ulang, kena dibawa, kena belikan buku, kena bawa berjalan. Ya, kalau nak jadi menteri, kena selalu pergi bawa ke Putrajaya. Ya. Kalau ada bapak yang inginkan anak-anak dia cita jadi menteri, kena selalu pergi Putrajaya, tengok, ini dia bangunan Putrajaya, kamu akan duduk situ satu hari nanti. Begitu contohnya.